tajuk nahwu yang seterusnya adalah ad-darsus sabi'a asyara al-istisna. Tajuk dia adalah al-istisna. Ataupun kalau kita baca laju, dibaca dengan al-istisna. Al-istisna. Baik, apa dia al-istisna? Al-istisna ini adalah pengecualian. Pengecualian. Artinya, bila kita nak buat ayat, kita nak kata kecuali. Apa perkataan yang kita boleh gunakan? Dan apakah hukum-hukum yang berkait dengan penggunaan perkataan kecuali. Jadi untuk perkataan Arab ni nak kata kecuali ada beberapa perkataan lah ya. Tapi di dalam pelajaran ini kita hanya fokus pada satu perkataan, iaitu perkataan illa. Perkataan yang kita nak fokus adalah perkataan illa ya. Illa. Ada lagi perkataan lain, contohnya ghaira, ghairu yang kita baca ghairul maghdub, kecuali kan ataupun melainkan. Tapi dalam pelajaran kita tak nak perkataan tu ya, kita hanya nak fokus pada perkataan illa. Oleh itu tajuk kita ni boleh kita tambah dengan sebagai tajuk al-istisna'u bi illa. Artinya istisna menggunakan perkataan illa. Pengecualian menggunakan perkataan illa. Bukan tajuk pengecualian saja, tidak ya. Pengecualian menggunakan perkataan illa. Jadi kita nak lihat dulu apakah cara yang betul menggunakan illa, okey, dan apakah baris-baris yang terlibat. Baik, contoh, kalau kita lihat dalam contoh kita ada 3 kumpulan, salasu majmu'at, alif, ba dan juga jim. Jadi ini menunjukkan bahawa dia ada 3 cara ataupun 3 kaedah untuk menggunakan perkataan illa. Kita lihat kaedah yang pertama. Kaedah yang pertama dia kata, contoh dia, hadara at-tullabu illa taliban. Hadara, hadir. Telah hadir pelajar-pelajar itu. Jadi ayat tu kita lihat setakat ni dulu. Pelajar-pelajar semua dah hadir. Tapi dia kata, oh ada seorang yang tak hadir. Illa. Jadi kita tambahkan perkataan illa selepas perkataan hadaratullah. Melainkan seorang yang tak hadir. Jadi seorang, perkataan dia adalah talib. Okey, jadi dapatkan dulu perkataan dia. Talib, tak hadir. Maaf. Baik, kemudian yang kedua, apabila perkataan itu berada selepas illa, ni dari segi hukum dia, apabila satu perkataan berada selepas illa, secara asal dia adalah mansub. Secara asal dia selepas illa dihukumkan dengan mansub. Itu dulu. Ya. Jadi kita ambil kaedah yang pertama. Kaedah yang pertama mengatakan selepas perkataan illa, kita akan jadikan perkataan itu mansub. Oleh itu ayat dia hadaratul labu illa taliban. Bukannya illa talibun ataupun illa talibin. Itu yang pertama ya. Jadi kalau kita lihat di sini talib itu dikecualikan daripada ni pelajar-pelajar ni. Pelajar-pelajar ni yang datang kan, mereka semua datang. Tapi yang tak datang illa taliban. Okey, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Akaltul fawakiha illa al-inaba. Saya telah makan buah-buahan itu. Jadi kalau kita berhenti di sini, kita faham dia dah makan semua buah-buahan kan. Tapi dia kata illa melainkan al-inaba, melainkan anggur. Anggur dia tak makan, buah lain semua dia dah makan, kecuali anggur. Jadi anggur tu dikecualikan dari al-fawakih. Dikecualikan ataupun dikeluarkan dari al-fawakih ya. Jadi dari segi hukum sama seperti tadi, hukum dia adalah mansub. Oleh itu, sebab itulah kita lihat di sini dia berbaris di atas. Akaltul fawakiha illa al-inaba. Okey, itu adalah contoh yang kedua. Ada illa dan perkataan selepas illa itu sama seperti tadi, kita jadikan dia mansub. Baik, itu adalah contoh yang kedua. Baik. Kalau kita nak lihat, sebelum kita lihat grup yang kedua, kita lihat dulu kaedah secara umum ya. Jadi dia kata al-qaedah al-istisna yang tajuk kita tadi kan. Apa maksud al-istisna? Istisna huwa ikhraju ma ba'da illa. Adalah mengeluarkan apa yang selepas illa. Artinya kita keluarkan perkataan selepas illa. Ma tu di situ bermakna makna di situ adalah merujuk kepada perkataan. Kita keluarkan perkataan selepas illa au ihdah akhawatiha, ataupun salah satu dari
adik-beradik dia. Adik-beradik dia di sini merujuk kepada perkataan-perkataan lain yang digunakan untuk kita nak kata kecuali. Ya, tapi seperti yang saya sebutkan tadi, kita hanya nak fokus pada perkataan illa. Jadi yang ba'da au ihda akhawatiha min adawatil istisna, dari perkataan-perkataan istisna, artinya perkataan-perkataan lain. Adawat itu merujuk kepada perkataan-perkataan lain yang digunakan untuk nak kata kecuali. Ini jadi kita boleh abaikanlah bahagian ni, tak payah fokus pun tak apa. Kita nak lihat yang ni saja, iaitu mengeluarkan perkataan selepas illa min hukmi qablihi, dari hukum yang sebelumnya. Apa yang dimaksudkan dari hukum yang sebelumnya adalah dari maksud yang disebutkan. Contoh yang kita dah lihat tadi, hukum dia ataupun maksud dia apa? Yang pertama, hadaratul lab. Kita kata semua pelajar datang. Tapi dia kata bila ada illa, kita keluarkan. Itu yang dimaksudkan ikhraj di sini. Kita keluarkan perkataan talib ini daripada kesemua pelajar yang datang tadi. Jadi mereka berbeza. Semua tu datang kecuali satu pelajar. Jadi itu dari segi ta'rif lah. Ta'rif ni agak susah juga nak fahamkan. Tapi yang paling penting kita faham dengan makna kecuali cukuplah. Kecuali. Baik. Yang kedua, adawatul istisna. Di sini tadi dia disebut adawatul istisna. Artinya perkataan-perkataan yang digunakan untuk nak kata kecuali. Jadi dia ada beberapa perkataan. Hiya kalimatun khasatun, adalah perkataan-perkataan khusus. Tusta'malu fil jumlah, digunakan di dalam ayat. Litufida ikhraja ma ba'daha, untuk memberi maksud mengeluarkan perkataan selepasnya min hukmi ma qabliha, dari hukum yang sebelumnya. Ini pun sama seperti yang tadi. Artinya kita cuma nak kata kecuali lah. Faham begitu cukup lah. Jadi ada beberapa perkataan, apa dia? Wahiyya bitahdid, dan secara spesifik perkataan dia ni. Dia ada beberapa perkataan. Yang pertama illa, yang kedua ghaira, yang ketiga siwa, yang keempat khala, yang kelima ada, yang kelima hasya. Kesemuanya bermakna kecuali ataupun melainkan. Tapi lagi sekali seperti yang kita nak, yang saya dah sebut tadi, kita hanya nak fokus pada perkataan ini sahaja. Jadi yang lain tu kita boleh abaikan. Fokus hanya pada perkataan illa. So 1 dan 2 tu tak ada apa lain, lebih kepada nak terangkan apa maksud istisna dan apakah perkataan-perkataan dia. Baik. Jadi yang penting nombor 2 ni. Yang penting nombor 2. Jadi dia kata di sini ada beberapa 2, 3, ni ada beberapa istilah yang kita nak fahamkan sebelum saya nak terangkan tentang hukum. Jadi dia kata dalam tajuk istisna ni dia ada satu perkara yang penting yang dipanggil sebagai mustasna. Gariskan ni. Highlightkan perkataan ni. Mustasna. Apa yang dimaksudkan dengan mustasna? Mustasna ni adalah alismu al-mansub. Yang pertama dia kata isim. Dia mesti perkataan isim, bukan fi'il. Dan hukum dia mesti mansub. Hukum mustasna ni dia mesti mansub. Isim yang mansub al-waqi'u ba'da adatin min adawatil istisna, yang terletak, al-waqi' bermakna yang terletak selepas adatil istisna. Yang ni boleh buang dah. Selepas adatil istisna. Yang terletak selepas adat ni merujuk kepada perkataan. Antara adawat, antara perkataan-perkataan istisna. Artinya selepas perkataan-perkataan tadi inilah. Tapi seperti yang saya sebut, kita nak fokus illa, maka buangkan yang ni. Kita hanya fokus pada perkataan illa. Iaitu al-mustasna adalah isim mansub yang terletak selepas adatul istisna. Jadi apa dia adatul istisna? Ini istilah yang nak kita faham. Adatul istisna merujuk kepada perkataan illa tadi. Illa. Jadi artinya mustasna itu perkataan yang berada selepas illa. Selalunya dia immediately lah after the word illa tu terus saja berjumpa dengan mustasna. Jadi kalau kita lihat semula contoh yang ada di atas tadi, yang mana yang mustasna? Mustasna dia adalah ni, perkataan selepas illa. Itu saja kita nak faham. Jadi mana ada tulis istisna ataupun perkataan yang guna nak kata kecuali tu illa tu kan. Ini ada tulis istisna. Ini perkataan dia. Mana mustasna dia? Yang dikecualikan. Itu makna mustasna. Yang dikecualikan adalah ni, talib. So kita dah faham ada 2 komponen penting dalam istisna ni. Yang pertama ada adat dia, dan yang kedua ada
mustasna, perkataan selepas illa. Dan satu lagi istilah yang penting juga dalam pelajaran ini adalah istilah yang ketiga ni, iaitu al-mustasna minhu. Al-mustasna minhu. Mustasna minhu yang dari segi maknanya diterjemah sebagai yang dikecualikan daripadanya. Dikecualikan daripada apa? Ya, yang dikecualikan. Jadi yang dimaksudkan dengan mustasna minhu, dia kata yaqa'u, terletak. Yaqa'u, terletak qabla adawatil istisna ataupun qabla adatil istisna. Dia ni terletak sebelum perkataan illa. Jadi adawatul istisna ni tadi illa tu lah. Jadi mudah dia, selepas illa dia adalah mustasna. Sebelum illa dia adalah adalah mustasna minhu, yang kita kecuali. Jadi maksud dia apa? Ini mustasna yang dikecualikan. Dikecualikan dari siapa? Dikecualikan dari tulab. Inilah yang dipanggil sebagai mustasna minhu. So jadi ada tiga istilah penting yang mesti kita ingat dalam tajuk ni. Yang pertama adatul istisna, perkataan istisna itu sendiri, iaitu illa. Perkataan yang kedua adalah mustasna, yang dikecualikan. Dan al-mustasna itu adalah perkataan selepas illa. Dan yang ketiga, mustasna minhu. Mustasna minhu itu adalah dikecualikan. Mustasna tadi dikecualikan daripada siapa? Siapa itulah yang merujuk kepada mustasna minhu. Jadi kalau dalam contoh yang pertama tadi, ini adatul istisna, yang ini adalah mustasna, yang ini adalah mustasna minhu. Boleh ya? Contoh yang kedua, mana adatul istisna? Illa. Illa adalah adatul istisna. Manakah mustasna dia? Mustasna dia ini, al-inab. Selepas perkataan illa. Manakah mustasna minhu? Inab ni dikecualikan daripada apa? Dikecualikan dari fawakih. Kan? Maka ini adalah yang dipanggil sebagai al-mustasna minhu. Ya. Jadi itu adalah tiga istilah yang sangat penting untuk kita faham pelajaran ni. Adawatul istisna, mustasna dan juga mustasna minhu. Jadi contoh di bawah ni, contoh yang saya dah terangkan tadi lah. Hadarat tullabu illa taliban. Tulab ni apa? Tulab ni mustasna minhu sebab dia dikecualikan. Dari siapa? Daripada talib. Illa ni ada tulis istisna dia, dan talib, perkataan selepas illa tu adalah mustasna. So talib ni dikecualikan dari tulab. Sebab itulah tulab itu dipanggil sebagai mustasna minhu. Jadi dari segi huraian ni dia terbalik. Sepatutnya dia terangkan illa dululah. Sepatutnya diterangkan illa dulu, kemudian diterangkan mustasna nombor 2, kemudian barulah diterangkan yang ketiga, at-tulab. Jadi lebih teratur sikit lah dari segi susunan itu. Ada istisna yang mana, mustasna yang mana, barulah kita cari manakah mustasna minhu. Jadi dia mesti keturutan. Boleh ya? So itu adalah elemen penting di dalam tajuk istisna ya. Baik. Dan ini terpakai especially untuk yang nombor 1. Nombor 1, kalau kita lihat nombor 1, ketiga-tiga unsur ni ada kan. Mustasna ada, adatul istisna ada, mustasna minhu ada, maka sebab itulah mustasna itu dihukumkan dengan hukum mansub. Itu adalah untuk kaedah yang pertama. Sekarang ni kita nak lihat kaedah yang kedua. Dalam kaedah yang kedua, contohnya dia kata ma hadara at-tullabu, dia ada perkataan ma. Highlightkan perkataan ma tu. Kita nak fokus. Dalam ayat ni dia ada ma. Kalau dalam ayat sebelum tadi tidak ada ma. Apa maksud ma di situ? Ma di sini bukan bermakna apa, tetapi ma di sini bermakna tidak. Dia nafi. Dia nafikan kan? Jadi kalau tadi ayat yang pertama tadi dia kata datang. Pelajar-pelajar datang melainkan seorang. Seorang ni tak datang. Tapi sekarang ni dia kata tak datang. Dia mula dengan ma. Ma hadarat tulab. Tidak hadir. Pelajar-pelajar tu semua tak hadir. Illa melainkan taliban. Melainkan seorang. Artinya seorang ni lah yang hadir. Yang lain tak hadir, maka ni hadir. Jadi ayat dia terbaliklah daripada ayat yang pertama. Beza dia, di pertama tidak ada ma, yang kedua ada ma. Jadi dia kata apa? Sekiranya dalam ayat itu ada ma. Dalam ayat itu ada ma. Ataupun nanti kita akan lihat sekejap lagi istilah dia dipanggil ayat itu adalah manfi. Makna manfi, manfi ni maknanya yang dinafikan.
Artinya jumlah yang ada perkataan ma lah, yang ada nafi, yang ada ma. Ya. Jadi kita nak nafikan. Kalau tadi kita tak nak nafikan apa-apa, kita dah datang. Sekarang ni kita nak nafikan tak datang. Itu yang dimaksudkan dengan ma. Jadi dia kata sekiranya dalam ayat itu adalah manfi, ada ma. Kemudian ketiga-tiga unsur istisna tadi ada. Apa dia? Illa, kan ada tulis istisna ada. Talib, mustasna ada. Mustasna minhu pun ada. Dan ketiga-tiga tu ada. Maka dia kata ketika itu mustasna ni dia harus dia boleh dalam kedua keadaan. Artinya dia boleh ada dua hukum. Hukum yang pertama sama seperti hukum yang tadi, iaitu hukum mansub. Jadi inilah yang pertama. Hukum mansub. Sebab itulah dia letak dua pilihan di sini kan. Yang ni yang pertama. Ni adalah hukum dia mansub. Sama seperti yang ni. Jadi untuk ayat yang jumlah yang kedua ni, ba ni, dari hukum yang pertama sama seperti hukum yang tadi, mansub. Baik. Tapi kita ada pilihan. Dia kata kedua disebabkan ada ma ni, maka kita boleh ada pilihan yang kedua. Kita boleh baca dengan talibun, di mana perkataan ini mengikut tempat mustasna minhu. Mustasna minhu. Mustasna minhu. Nah, jadi manakah mustasna minhu dalam ayat ni? Mustasna minhu dalam ayat ni adalah perkataan tulab. Tulab ya. Jadi dikata perkataan ini hukum dia boleh mengikut hukum mustasna minhu. Jadi apakah hukum mustasna minhu? Mustasna minhu dalam ayat ni bila kita lihat perkataan dia hadarat tullabu. Tullabu adalah fa'il. Fa'il hukum dia marfu'. Maka di sini pun kita marfu'kan dia. Artinya diikut saja. Ya, ikut saja hukum mustasna minhu. Itu adalah hukum istisna mustasna minhu untuk kumpulan yang kedua. Lagi sekali saya ulang. Kumpulan yang kedua ni, beza dia dengan ayat yang pertama tadi, ada ma. Ma ni dipanggil sebagai manfi. Artinya kita kata tidak. Itu yang pertama ya. Jadi sekiranya dalam ayat tu ada manfi, ada ma. Dan ketiga-tiga elemen dalam istisna tadi ada, iaitu illa, mustasna minhu ada, mustasna pun mustasna ada, mustasna minhu pun ada. Maka ketika itu mustasna itu boleh dibaca dengan dua keadaan. Keadaan yang pertama, kita ikutkan kaedah asal, iaitu mansub. Yang ni, mansub. Ini mengikut kaedah asal. Hukum yang kedua, dia mengikut kedudukan mustasna minhu. Jadi mustasna minhu di sini mansub, marfu', maka sebab itulah talibun itu dibaca dengan marfu' juga. Ya. Jadi itu adalah dua hukum untuk keadaan yang kedua. Baik. Kita lihat contoh yang nombor dua. Contoh yang nombor dua, ma akaltu al-fawakih. Sama seperti ayat yang sebelum ni tadi kan. Tadi dia kata akaltu al-fawakih. Sekarang ni dia tambah ma sahaja. Maka disebabkan ada ma ni, kita kata ayat ni adalah manfi. Ayat yang dinafikan. Kita nak kata tidak. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua kita lihat, ada tak ketiga-tiga elemen dalam istisna tadi? Kalau kita lihat yang pertama, ada tak ada tak ada tulis istisna? Ada tulis istisna ada. Ni ada tulis istisna. Ada Ada tak mustasna? Yang kita kata kecuali siapa? Ada. Al-inab. Al-inab. So mustasna ada. Dan yang ketiga, ada atau tidak mustasna minhu? Inab itu kita kecualikan daripada apa? Kita kecualikan daripada fawakih. Maka inilah mustasna minhu. Maka ketiga-tiga hukum tu, ketiga-tiga elemen tu ada. Jadi apabila ada ketiga-tiga elemen, apakah bentuk yang sesuai untuk al-inab? Seperti yang kita dah lihat atas tadi, dia ada dua. Yang pertama, kita mansubkan dulu. Seperti yang di atas tadi, kita mansubkan kan? Ikut saja kaedah asal. Maka di sini kita mengikut kaedah asal, sebab itulah dibaca dengan al-inabah. Itu dulu Ikut kaedah asal, paling mudah. Bariskan saja atas. Tapi dia kata, disebabkan ini adalah manfi, ada ma, maka dia ni boleh mengikut kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua apa? Iaitu mengikut mustasna minhu. Jadi kalau kita lihat balik mustasna minhu dalam ayat ini, akal tu, akala fi'il, tu fa'il. Al-fawakih maf'ul bih. Jadi bila maf'ulun bih hukum dia adalah mansub. Sebab itu dibaris di
atas. Maka disebabkan ini mansub, al-inab mengikut dia, maka mansub juga. Oleh kerana kedua-dua keadaan mansub, maka sebab itu kita nampak di sini macam tak ada pilihan, ada satu bentuk kan. Jadi sebenarnya al-inabah itu boleh mengikut hukum yang pertama, mansub secara umum disebabkan dia ada illah, ataupun mengikut hukum yang kedua, iaitu dia mengikut kedudukan fawakih, mansub juga. Jadi di sini kita tak nampaklah perbezaan, tapi sebenarnya ada perbezaan. Sedang kalau nombor satu tadi nampak jelas kan. Jadi itulah hukum yang terlibat apabila ayat itu manfi, ada ma, dan ketiga-tiga elemen istisna itu wujud. So kita boleh pilih salah satu, sama ada nak bariskan atas ataupun kita ikut hukum apa tadi, mustasna minhu. So itu adalah kumpulan yang kedua. Jadi kalau kita lihat syarah, okey. Syarah ni, terus kita terus lihat syarah ni untuk nak faham lebih jelas. So dia kata al-mustasna bi illah, mustasna yang menggunakan illah, lahu salasatu ahkam, ada 3 hukum. Jadi kita dah lihat 2 hukum. Hukum yang pertama, kumpulan pertama tadi. So dia kata apa? Hukum yang pertama itu yajibu nasbuhu. Wajib kita nasabkan dia. Artinya dia ni wajib mansub. Nasbuhu di sini bermaksud dengan mansub lah. Dia mesti wajib mansub. Mesti pada atas. Jadi apakah syarat-syarat dia untuk nak jadikan dia mansub? So ini syarat dia. Iza kanal kalamu musbatan. Itu yang pertama. Iza kanal kalamu musbatan. Apa yang dimaksudkan dengan musbat? Musbat itu adalah lawan kepada manfi tadi. Musbat itu adalah lawan kepada manfi. Apa yang dimaksudkan dengan manfi tadi? Adanya perkataan ma kan, dia nak nafikan. Contohnya perkataan ma. Jadi oleh itu musbat itu adalah yang tidak ada, tak ada ma lah. Maaf. Jadi musbat itu yang tak ada ma. Mana pelajaran ni? Okey, jadi musbat itu yang tidak ada ma. Itu yang paling senang nak faham. Lagi sekali, manfi yang ada ma, musbat yang tidak ada ma. Jadi musbat ni mana ayat tu kita tak ada kata tidak lah ya. Itu yang pertama. So, bila ayat itu musbat, tidak ada ma. Dan yang kedua, zukiral mustasna minhu. Mustasna minhu ada. Ada tulis istisna ada, mustasna ada, mustasna minhu pun ada, maujud, zukira disebut. Maka ketika itu, artinya ketika-tiga perkataan itu ada, maka ketika itu wajiblah pada atas mansub. Itu yang kita dah lihat dalam kumpulan yang pertama tadi, pada atas ya. Hukum yang kedua yang baru kita lihat sebentar tadi. Yang ni dia kata. Hukum yang kedua, yajuzu, harus. Kalau tadi yajibu, sekarang ni yajuzu, harus. Harus apa? Yajuzu nasbuhu. Yang pertama kita harus bariskan atas. Artinya dia mengikut kaedah yang pertama tadi. Bariskan atas. Ada illah saja, bariskan atas. Ataupun jadikan dia mansub. Itu yang paling mudah. Atau dia kata atau itba'ul mustasna minhu fi i'rabihi ala annahu badalun. Ataupun kita ikut mustasna minhu. Kita ikutkan mustasna minhu. Mustasna minhu iaitu perkataan yang sebelum illah tadi kan. Dalam i'rab. I'rab ni maknanya dari segi hukum lah. Mansub ke, majrur ke, marfu'. Itu yang dimaksudkan dengan i'rab. So kita ikutkan saja perkataan mustasna minhu dari segi i'rab ataupun dari segi hukum dia. Ala annahu badal. Ni tak payah pun tak apalah. Kita ikut saja. Baris macam tadi kan. Syarat dia bila? Iza kanal kalamu manfiyan. Ni dia. Apabila perkataan itu manfi. Manfi yang tadilah yang ada ma. Jadi nak mudahnya bila ada ma saja dan ketiga-tiga elemen tu ada, maka kita ada 2 bentuk. Harus nak bariskan mansub ataupun kita ikutkan mustasna minhu. Ya. Itu adalah kaedah yang nombor 2. Okay, setakat ni ada tak soalan nak tanya? Ini teknikal sikit ya tajuk ni. Sebab nak kena ingat 3-3 istilah ni. Ada ke tidak mustasna minhu? Jadi kalau ada ataupun tidak ada, dia akan memberi kesan kepada hukum.
Baik, ada soalan? Okey. Yang ketiga, kumpulan yang ketiga. Okey. Kumpulan yang ketiga, kita lihat ayat dia ada ma. Sama seperti ayat nombor 2. Jadi sekiranya ada ma tadi, mansub ataupun musbat. Musbat ataupun manfi ataupun musbat. Manfi ke musbat ni? Ma ni? Manfi. Manfi yang atas tadi. Manfi. So bila manfi kita cek ada tak ketiga-tiga elemen tu, iaitu ada tulis istisna, mustasna dan juga mustasna minhu. Tapi fokus dia lebih kepada mustasna minhu. Ada atau tidak? Sekiranya ada mustasna minhu, maka dia akan balik kepada hukum yang nombor 2. Kita boleh pilih sama ada nak jadikan dia mansub ataupun dia ikut mustasna minhu. Tapi sekiranya dia tidak ada, tengok apa hukum dia. Baik kita lihat di sini. Ma hadara, tak hadir melainkan satu pelajar. Ma hadara illa talibun. Ada tulis istisna? Ada. Illa. Mustasna? Ada. Talib. Mustasna minhu ada atau tidak? Ada tak mustasna minhu dia? Talib ni kita kecualikan daripada siapa? Ada tak perkataan dia? Ada. Tak ada kan? Kalau ba tadi, talib dikecualikan dari talibat, dari ataupun dari tulab. Sekarang ni ayat ni talib dikecualikan dari tak ada sebut. Jadi sekiranya tidak ada, sekiranya mustasna. Jadi dalam ayat ni dia ada manfi. Yang kedua, mustasna minhu tiada. Mustasna minhu tak ada. Jadi kalau dua syarat ni dipenuhi, manfi dan tidak ada mustasna minhu, maka perkataan talib ini, apa hukum dia? Hukum dia akan mengikut hukum pada tempat dia. Apa maksud dia? Seolah-olah kita buangkan illa, kita buangkan ma. Kita tuliskan balik perkataan dia. Hadara talib. Jadi kalau kita lihat perkataan ini ataupun ayat ini, hadara talib, hadara fi'il, talib, okey, apakah hukum dia? Apakah i'rab dia? Ataupun dia ni apa ni? Fa'il ke, maf'ulun bih ke, mubtada ke, apa ni? Kalau ayat dia begini, hadara talibun. Siapa yang hadir? Pelajar itu yang hadir. So kita nak panggil apa ni? Dalam tajuk nahwu. Maf'ulun bih ke fa'il? Yang mana satu? Orang yang hadir. Fa'il ke maf'ulun bih? Fa'il. Bila fa'il, apa hukum dia? Mansub ataupun marfu'? Ya betul, jawapan dia fa'il. Betul. Apa hukum fa'il? Marfu'. Fa'il marfu'. Bila marfu', baris dhammah. Ya? Ini yang dimasukkan. Artinya apabila ayat itu, lagi sekali, manfi, ada ma, dan ada illa of course, dan mustasna minhu tak ada. Maka ketika itu mustasna talib itu dia boleh dibariskan mengikut ayat asal dia. Ayat asal dia ni. Kita buangkan ma, kita buangkan illa. Seolah-olah ma dan illa ni tak ada. Jadi kita kata hadara talib, dia jadi fa'il, maka dibariskan dengan dhammah. Hadara talibun. Maka ada ma dan ada illa, ini dibaca dengan bacaan yang sama, talibun. Makna dia kalau kita lihat kedua-dua ayat ni makna dia sama. Ma hadara illa talibun, tak hadir melainkan seorang pelajar. Artinya apa? Artinya seorang pelajar hadir. Kan? Jadi kedua-dua ayat ni adalah sama dari segi makna. Okey, itu kataan talib kita ikutkan dengan baris talib dalam ayat yang asal. Itu adalah contoh yang pertama ya. Contoh yang kedua. Ma akaltu illal inaba. Sama saja dengan ayat yang sebelum ni. Ma akaltu. Tapi yang berbeza apa? Okay, yang pertama ada ma, manfi. Okay, manfi ya. Dan yang kedua, tengok tiga syarat tadi, tiga elemen tadi. Ada tak ketiga-tiganya? Ada istisna ada. Mustasna ada. Mustasna minhu tak ada. Inab ni dikecualikan daripada perkataan apa? Tak wujud perkataan tu kan. Maka kita kata mustasna minhu dia tak ada.
Tidak ada mustasna minhu. Jadi oleh kerana mustasna minhu tidak ada, bagaimana cara yang betul untuk membaca perkataan mustasna ini? Dia mengikut kedudukan asal dia. Kedudukan asal dia bagaimana? Kita buangkanlah. Buangkan dua perkataan. Kita buangkan ma, kita buangkan perkataan illah. Jadi ayat apa yang kita dapat? Kita akan dapat ayat akaltu al-inab. Akaltu al-inab. Akal tu saya telah makan anggur. Jadi apakah i'rab ataupun apakah hukum untuk perkataan al-inab di sini? Dia ni apa ni? Maf'ulun bih ke, maf'ul mutlak ke, maf'ul fih ke, hal ke, fa'il ke, mubtada ke, khabar ke, apa ni dalam ayat ni? Akaltul inab, saya makan anggur. Okay, ni nak panggil apa? Sebab kita nak tentukan baris ni. Fa'il ataupun maf'ulun bih? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih lah kan, sebab yang dimakan. Jadi di sini maf'ulun bih. Oleh itu maf'ulun bih mansub, maka mansub dibariskan dengan atas. Jadi oleh kerana al-inab ni pada ayat yang asal adalah maf'ulun bih, maka di sini dia mengikut keadaan ayat yang asal, dia baca dengan maf'ulun bih jugalah ya. Maka ayat dia ma akaltu illal inaba. So bari atas di sini bukan dia bari atas mengikut kaedah yang pertama tadi, tidak. Bari atas di sini disebabkan dia mengikut kedudukan asal dia. Apa kedudukan asal dia? Dia ni berada pada tempat maf'ulun bih, mansub. Sebab itulah di sini dibariskan dengan mansub. Ya. Jadi itu adalah kaedah yang ketiga untuk mustasna bi'illah. So lagi sekali kaedah dia kata sekiranya ada ma manfi dan mustasna minhu tak wujud. Ni berbeza dengan yang kedua. Yang kedua tadi manfi tapi mustasna minhu ada. Kalau dia ada, kita boleh letakkan dua hukum. Sama ada bari atas ataupun mengikut mustasna minhu. Tapi kaedah yang ketiga ni dia kata tak ada. Mustasna minhu tidak ada. Jadi sekiranya mustasna minhu tidak ada, nak baca apa ni? Kita buanglah ni. Ma, seolah-olah ma dan illa ni tak ada. Seolah-olah ayat asal dia hadarat talib. So apa nak baca talib? Ini fa'il. Maka sebab itulah dia baca talibun. Untuk contoh yang kedua, akaltul inab. Apa nak baca inab? Akaltul inaba. Kerana dia maf'ulun bih. Sebab itulah dalam ayat ma tadi adanya perkataan al-inaba. Okey. Jadi itu adalah hukum yang ketiga untuk mustasna minhu. Dan kalau kita lihat kaedah yang akhir, dia kata apa? Yu'rabu bihasbi mawqi'ihi fil jumlah. Yu'rabu, ni istilah Yu'rabu. Yu'rabu ni maknanya dibaca dengan hukum apa? Sama ada nak baca dengan marfu', nak baca dengan mansub ataupun nak baca dengan majrur. So nak baca dengan apa? Bihasbi mawqi'ihi fil jumlah, mengikut kedudukannya, mengikut tempatnya dalam ayat. Jadi macam mana nak kata mengikut tempat dalam ayat? Kita lihat ayat yang tanpa ma, tanpa illah. Ya. Kita buang ma, kita buang illah, maka kita dapat ayat yang asas. Tentukan nak baca apa. Nak baca dhammah ke, nak baca dengan fathah ke, nak baca dengan kasrah ke, kena gunalah pelajaran-pelajaran nahwu yang kita dah pelajari dulu-dulu. Baik. Jadi bila nak guna kaedah yang ketiga ni, idza kanal kalamu manfi. Tadi kita dah sebut bila ada ma walam yuzkar mustasna minhu. Manfi dan kedua tak disebut mustasna minhu. Mustasna minhu tak ada. Tak disebut. Jadi bila tak disebut, maka ketika itu hukum dia dihukumkan mengikut kedudukan tempat dia, tempat yang asal Itu adalah tiga kaedah penting untuk al-istisna. Baik. Ada apa-apa nak tanya tajuk istisna? Okey. Kalau tak ada nak tanya, kita lihat tadrib, tadribat. Okey, yang tadribul awal, ni yang basic. Dia cuma nak kenal pasti manakah mustasna, manakah mustasna minhu, manakah adatul istisna. Ya. Haddid al-mustasna minhu, tentukan. Tentukan mustasna minhu. Yang mana dia mustasna minhu, yang mana dia adatul istisna, yang mana dia mustasna. Ya, tentukan tiga-tiga tu wifqal jadwal, berdasarkan jadual berikut. Jadi dalam ayat tu, contoh yang pertama, ja'al auladu illa waladan. Budak-budak itu datang melainkan seorang budak. Jadi mana dia ada tulis istisna? Ada tulis istisna sudah tentulah illa lah Sebab fokus kita hanya pada illa, maka illa. Itu yang pertama. Ada tulis istisna. Okey, yang mana mustasna?
Mana dia mustasna dalam ayat ni? Ja'al auladu illa waladan. Walada. Waladan. Nah, ya. Okey, jadi mustasna yang mudahnya immediately after the word illah, itulah dia yang dipanggil sebagai mustasna. Jadi di sini waladan. Waladan. Mana dia mustasna minhu? Ada atau tidak? Nak kenal mustasna minhu, kalau ikut kaedah dia kata sebelum illah kan. Tapi kadang-kadang tak semestinya immediately sebelum illah, mungkin dia jauh daripada illah as long as dia sebelum. Tapi yang paling tepat nak kenal mana mustasna, lihat walad ni dikecualikan dari siapa? Siapa yang datang, siapa yang tak datang. Tu maksud dia. Walad dikecualikan dari al-aulad. Kan al-aulad mereka semua datang, seorang yang tak datang, maka walad dikecualikan daripada al-aulad. Oleh itu mustasna minhu adalah perkataan al-aulad. Dia begitu dulu. Kita nak kenal mana adatul istisna, mana mustasna minhu. Jadi apabila kita lihat balik ayat yang ini, ni yang mana ni, kaedah mana nak pakai ni? Kaedah yang pertama, kaedah kedua atau kaedah ketiga ni? Berkaitan walad ni. Kaedah pertama, kedua atau ketiga? Pertama. Yang pertama, yang paling mudah sekali kan, kerana tidak ada ma. Bila kita lihat tak ada ma, terus saja kaedah pertama dibaca dengan mansub. Sebab itulah di sini waladan. Okay, tidak ada pilihan lain, waladun ke waladin tak boleh. Okay. Yang kedua, zurnal muduna siyahiyya ila Madinah. Zurna, kami telah lawat. Kami telah melawat bandar-bandar pelancongan. Mudun siyahiyya. Illa Madinatan, melainkan satu bandar. Ada tulis istisna? Of course lah illa. Illa. Mana mustasna? Mana mustasna minhu? Mustasna yang mana? Selepas illa lah. Itulah dia mustasna yang dikecualikan. Mana mustasna minhu? Ada atau tidak? Lihat dari segi makna. Madinah ni dikecualikan dari mana? Daripada apa? Apa yang kita ziarah, apa yang kita tak ziarah? Yang kita ziarah, bandar-bandar pelancongan. Yang kita tak ziarah, satu bandar. Satu bandar je kita tertinggal. So, mana mustasna minhu? Mustasna minhu adalah perkataan al-mudun. Siyahiyah ni cuma adjektif saja untuk mudun. So, kita boleh abaikan. Yang penting perkataan Madinah ni adalah mustasna yang dikecualikan dari al-mudun. So, al-mudun ini adalah mustasna minhu. So, mustasna minhu ada. Ketiga-tiga tu ada. Dan ayat ini apa? Musbat. Tidak ada ma. Oleh itu hukum dia adalah hukum yang pertama. Sebab itulah Madinatan ini dibaca dengan mansub. Madinatan. Okay, ini hukum yang pertama juga. Yang ketiga. Ma qara'a Muhammadun illa qasidatan. Muhammad tak baca melainkan satu qasidah. Satu apa ni? Qasidah lah, syair kan. Muhammad dia tak baca melainkan satu qasidah. Ada tulis istisna? Macam tadi, ada illa. Mustasna. Mana dia mustasna? Yang dikecualikan. Ada atau tidak mustasna? Mustasna dia mesti ada lah. Mustasna tak boleh tak ada. Kalau tak ada macam mana kan? Kecuali senyap. Kecuali apa? Mesti sebut. So mustasna, perkataan qasidah. Itu adalah mustasna. Baik. Mana dia mustasna minhu? Ada ke tak ada? Qasidah tu dikecualikan dari perkataan apa? Tak ada kan? Dia tak sebut apa-apa sebelum tu. Muhammad tak baca melainkan satu qasidah. Tidak ada perkataan mustasna minhu. Oleh itu di sini mustasna minhu tak ada. Tak ada, tiada. Jadi apabila mustasna minhu tiada dan ada manfi, ada ma, ini mengikut hukum yang keberapa ni? Yang pertama, yang kedua atau yang ketiga? Dia ada nafi, manfi dan tidak ada mustasna minhu. Hukum yang keberapa? Ketiga. Hukum yang ketiga, betul lah Lia. Hukum yang ketiga. Jadi hukum yang ketiga dia kata apa? Mengikut kedudukan asal dia. Mengikut kedudukan asal. So macam mana kita nak tahu kedudukan asal?
Apa proses yang kita buat tadi? Kita buangkan ma dan kita buangkan illa. Jadi itulah maksud ayat asal dia. Apa maksud ma qara'a Muhammad tak baca melainkan satu qasidah? Maksudnya qara'a Muhammad qasidah. Muhammad membaca satu qasidah. Oleh itu qasidah ini dalam ayat yang asal, apa i'rab dia ni? Apa kedudukan dia ni? Qara'a fi'il, Muhammad fa'il. Apa yang dibaca? Yang dibaca adalah qasidah. So apa kedudukan dia? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih, betul Nadia, maf'ulun bih. Jadi bila maf'ulun bih mansub kan, mansub baris atas. Oleh itu bila kita letakkan semula ma dan illa, maka baris atas tu kekal lah. Ma illa qasidatan juga. Ya. Jadi ini adalah contoh untuk hukum yang ketiga. Baik. Contoh yang keempat. Ma adat al-muhandisatu illa muhandisah. Tidak kembali. Ada kembali. Tak balik. Tak kembali. Jurutera-jurutera perempuan itu melainkan seorang jurutera. Yang lain tak balik. Yang lain belum balik lagi. Yang balik baru seorang. Illa muhandisah. Illa adat dia. Tak perlu tulis lain. Illa adat dia. Mana mustasna? Of course lah selepas illa muhandisah. Jadi muhandisah tu mustasna. Manakah mustasna minhu? Ada atau tak ada? Ada atau tiada? Mustasna minhu. So muhandisah tu dikecualikan dari siapa? Muhandisat. Muhandisat ada kan? Jadi di sini ada. Okay. Al-muhandisat. So bila muhandisat, mustasna minhu ada dan dia ni manfi ada illa. So dia ikut hukum yang nombor berapa? Hukum yang pertama tak boleh lah. Hukum yang pertama bukan untuk yang manfi, dia adalah untuk yang musbat, yang tidak ada ma. So antara hukum yang kedua dan hukum yang ketiga, nak ikut hukum yang keberapa? Kedua. Kedua, kerana mustasna minhu ada kan, maka bila ada hukum dia hukum kedua. So hukum kedua dia kata ada berapa bacaan? Ada dua bacaan. Bacaan yang pertama dibaca dengan baris atas. Itu kalau ikut hukum yang kedua tadi kan. So bacaan yang pertama boleh dibaca dengan mansub. Oleh itu ayat ni kita boleh baca ma'adat al-muhandisatu illa muhandisatan. Boleh. Illa muhandisatan. Itu adalah cara yang pertama kita baca. Cara yang kedua dibaca berdasarkan kerana dia mengikut hukum muhandis, mengikut hukum mustasna minhu. Jadi mustasna minhu di sini dia apa? Dia fa'il marfu'. Sebab itulah di sini dia baca dengan marfu' muhandisatun. Maka untuk contoh ni boleh dibaca dengan dua. Ma'adat al-muhandisatu illa muhandisatun ataupun illa muhandisatan. Itu untuk contoh yang keempat. Dan contoh yang kelima, lam yahdur an-nadwata illa sa'idun. Tidak hadir simposium. Nadwah ni makna simposium. Tidak hadir simposium itu melainkan Sa'id. Sa'id yang hadir. Okey. So kita lihat di sini. Okey, bagi tahu saya. Ni manfi ke musbat ni? Ni kita tak pernah jumpa lagi. Tapi boleh tak beritahu saya? Berdasarkan kepada makna yang saya terjemah tadi. Manfi ke ataupun musbat? Manfi. Manfi. Kenapa kita kata manfi? Sebab apa manfi? Sebab ada lam. Lam tu makna dia? Tadi kita kata tidak kan? Betul. Jadi dia manfi ni tak semestinya dengan ma lah. Manfi tu dia boleh menggunakan apa-apa perkataan yang bermakna tidak. Jadi apabila dia tidak saja kita panggil manfi lah. Contoh kita dalam yang kita dah belajar dia gunakan perkataan ma. Kan? Tapi dalam contoh nombor 5 ni kita jumpa perkataan lain iaitu lam. Jadi bila ada lam saja kita nafikan. Ya, manfi. Jadi manfi ni banyaklah. Ma, lam, laisa. Semua perkataan yang kata tidak, semua itu adalah manfi. Ya. Jadi kita ini tambahanlah kepada contoh yang kita ada. Lam yahdur, tak hadir. Tak hadir melainkan Sa'id. So perkataan ni jumlah ni manfi. Ada tulis istisna? Ada. Illa. Mustasna? Ada. Siapa dia? Sa'id. Kan? Mustasna minhu ada ke tak? Ni penting ni. Mustasna minhu ada atau tak ada?
Tak ada. Tak ada kan? Macam mana kita tahu tak ada? Kerana kita lihat dari segi makna. Said ni dikecualikan daripada siapa? Tak ada kan? Dia bukan dikecualikan daripada simposium. Ni dua perkara yang berbeza. Said ni dikecualikan daripada orang lain yang tak hadir. Dan perkataan itu tak disebut. Oleh itu di sini, mustasna minhu tak ada. Tidak wujud. So, bila jumlah itu manfi dan mustasna minhu tak wujud, maka di ini mengikut kaedah nombor berapa? Nombor 2 ke nombor 3? Manfi dan mustasna minhu tak wujud. Ini mengikut kaedah nombor 3. Jadi nombor 3 tadi dia kata apa? Perkataan mustasna itu dibaca mengikut kedudukan tempat. So kita nak lihat apa kedudukan tempat. Macam mana nak tahu kedudukan tempat asal? Buangkanlah yang manfi tadi dan buangkan illa. So ayat dia sekarang ni bertukar kepada yahduru, hadir. Hadir nadwah itu, siapa yang hadir pada simposium itu? Sa'id. Apa nak baca perkataan Sa'id ini? Apa i'rab dia? Adakah dia ni maf'ulun bih? Adakah dia ni fa'il? Adakah dia ni mubtada? Adakah dia ni khabar? Di sini kita lihat ada fi'il. Siapa yang hadir? Nadwah yang hadir ke Sa'id yang hadir? Sa'id. Sa'id, betul So bila ni yang hadir, ini yang kita panggil sebagai fa'il kan. Jadi ayat ni terbalik sikit. Biasanya ayat yang kita jumpa fi'il, kemudian selepas fi'il fa'il, barulah maf'ulun bih. Tapi itu tak jadi masalah. Kerana banyak ayat yang dimula dengan fi'il, diikuti dengan maf'ulun bih dulu. Dan fa'il tu berada di belakang wujud. Yang membezakan, yang paling penting kita nak tahu mana fa'il dia. Dan baris yang mana nak guna. Oleh kerana Sa'id ini adalah fa'il, maka fa'il marfu' dan marfu' dibaca dengan dhammah. Okey, maka ayat dia yahdurun nadwata, siapa yang yahdur? Sa'idun, Sa'idun. Oleh itu disebabkan ini adalah tanda asalnya Sa'idun, maka apabila ada lam dan ada illah dibaca dengan Sa'idun juga ya. Jadi itu adalah contoh ya untuk yang manfi, manfi yang tidak ada mustasna minhu. Baik, jadi kita habiskan ni. Baik. Nombor 2, akmilil faragh fi ma ya'ti bil kalimatil munasibah. Isikan tempat kosong dengan perkataan sesuai. Dan perkataan yang sesuai di sini adalah mustasna, kerana ada illah. Kan dalam ayat itu semuanya ada illah. Okey. Dan kita nak dapatkan perkataan yang betul serta hukum yang betul. Nak baca apa? Nak baca dengan mansub ke ataupun nak baca mengikut tempat dia ke ataupun nak baca mengikut bacaan mustasna minhu. Kaedah nombor 1, kaedah nombor 2 atau kaedah nombor 3. Okay. Raja'al muhandisuna. Jurutera-jurutera itu telah kembali. Melainkan seorang ke dua orang ke tiga orang tak kisah. Melainkan mereka ni. Yang belakang ni dia ni tak kembali. Ya. Okay. So berikan saya satu perkataan. Siapa yang tak kembali? Yang kembali jurutera-jurutera. Semuanya kembali. Yang tak kembali siapa? Okey, boleh fikirkan siapa yang tak kembali? Nak sebut nama dia pun boleh, nak sebut seorang jurutera pun boleh, dua orang pun boleh. Kita nak lihat baris dia. Okey, kita katalah melainkan, paling mudah sekali melainkan seorang. Maaf, ini bukan jurutera Mujahid. Betul, Mujahid Mujahid, orang yang berjuang. Okay. Orang yang berjuang itu tak kembali. Melainkan, telah kembali. Melainkan, ada yang tak kembali. Katalah, kita kata seorang mujahid tak kembali. Jadi, nak baca macam mana? Apakah perkataan yang betul? Okay, berikan dulu perkataan dia. Seorang pejuang. Ambil daripada perkataan mujahidun tadi. Apa mufrad mujahid? Mujahidun.
Apa nak baca? Mujahidun, mujahidan, mujahidin. Mujahidan. Mujahidan kerana ni mengikut kaedah nombor 1. Betul Mengikut kaedah nombor 1, maka dibaca dengan mujahidan. Ayat ini musbat, tidak ada nafi. Okey, selesai. Yang kedua, manajaha, tak berjaya. Tak berjaya. Siapa yang tak berjaya, dia tak sebut. Dia tak sebut. Terus dia terus sambung, illa, melainkan. Tidak berjaya melainkan siapa? Jadi kalau kita lihat ayat ni ada manfi. Mustasna kita tak tahu, kita nak ada mustasna. Mustasna minhu, di sini tak disebut. Okay, tak apalah, kita letakkan dulu perkataan dia. Okay, berikan saya satu perkataan. Tak berjaya melainkan, siapa yang berjaya? Yang tak berjaya orang lain lah. Yang berjaya siapa? Letakkan apa-apa perkataan yang sesuai. Orang yang rajin. Seorang pelajar. Semua tu boleh. 2 orang pelajar pun boleh. Yang lain semua gagal. 2-3 orang ni saja yang lulus contoh. Katalah kita nak 1 pelajar. Tak berjaya melainkan semuanya gagal. Melainkan seorang pelajar. Okay, apa perkataan dia? Nak baca apa? Taliban. Taliban. Okay, kita lihat. Mana jaha illa taliban. Kita lihat dahulu. Baik. Manfi ke musbat? Manfi Mustasna minhu ada. Mana mustasna dia? Maaf, mustasna ada. Manakah mustasna minhu? Tak ada kan? Sekiranya tak ada, ini mengikut kaedah nombor 3. Jadi nombor 3 dia kata apa? Nombor 3 dia kata mengikut kedudukan asal dia. So apa nak buat? Kita nak tahu kedudukan asal, apa kita nak buat? Apa kaedah yang saya dah tunjukkan tadi? Buang ma dengan illa. Buang ma dan illa. Okey, buang ma dan illa. So ayat kita bila ma dengan illa tu tak ada, kita baca najaha talib. Apa nak baca talib itu? Talibun ke taliban ke talibin? Nak baca apa? Ni fi'il fa'il je ni. Ni bukan ayat yang talibun kan, kerana dia fa'il. Jadi najaha talibun. Oleh kerana dia ni fa'il dibaca dengan marfu' talibun, maka di sini kena baca dengan talibun juga. Tak ada alasan yang menyebabkan dia dibaca dengan taliban. Kenapa nak baca taliban? Tak ada alasan. Taliban itu apabila ada mustasna minhu. Kan, apabila ada mustasna minhu, contoh saya kata manajahatul labu. Ketika tu boleh dibaca dengan taliban ataupun talibun. Tapi dalam keadaan ini, dalam hal ni mustasna minhu tak ada. Jadi bila tak ada, maka bacaan dia satu cara sahaja. Macam mana? Buang ma, buang illa, lihat nak baca apa. Ni fi'il, yang ni fa'il, maka fa'il dibaca dengan marfu. Jadi yang ketiga ni, hukum yang ketiga ni kena hati-hati. Dia kena melihat balik apakah bentuk ayat yang asal. Untuk yang pertama dan yang kedua, kita guna mansub saja yang paling mudah. Tak ada masalah. Tapi yang ketiga ni lah nak kena cek. Baik. Nombor 3. Ma ta'akharal musyarikun. Orang-orang yang turut serta. Participants. Musyarikun. So peserta-peserta tu tidak lewat. Ta'akhara bermakna lewat. Tak lewat melainkan. Mereka tu semua tak lewat melainkan ada berapa orang yang lewat. Okey, berikan saya, kita nak kata 2 orang yang lewat. Apa perkataan mufrad dia dan jadikan dia 2. Musyarikun jamak. So buanglah waw dan nun. So seorang peserta musyarik. 2 orang peserta. Macam mana nak kata 2 orang peserta? Okey, macam mana 2 orang peserta? Talibun, talibani, musyarikun, musyarikani. Ataupun musyarikaini. 2 versi. Versi yang mana nak guna? Illa
Musyarikani ke musyarikaini? Lihat balik. Ni dia ni mengikut kaedah nombor berapa. Yang pertama ada ma, manfi. Yang kedua, ada atau tidak mustasna minhu. Ini dikecualikan dari siapa? Dari musyarikun. Ada mustasna minhu. Maka mengikut kaedah nombor 2. Nombor 2, okey, macam mana nak baca kaedah nombor 2 tadi? Sama ada dengan bacaan mansub ataupun dengan bacaan mengikut mustasna minhu. Okey, kita baca dengan mansub dulu. Apa nak baca? Dua orang peserta. Musyarik apa ni? Musyarikan ni ke musyarikaini? Musyarikaini. Musyarikaini betul lah dia. Musyarikaini. Tu jawapan yang pertama kita. Illa musyarikaini. Jadi kalau kita baca musyarikaini, kenapa? Kerana dia ada illa. Jadi bila ada illa, dibaca dengan mansub. Itu jawapan yang paling mudah lah. Tapi disebabkan dia ni mengikut kaedah nombor 2, maka kaedah nombor 2 boleh juga dibaca mengikut ni bacaan apa? Mustasna kan? Mustasna minhu. Mustasna minhu dia apa ni? Di sini dia marfu'. Ni fi'il dia, ni fa'il dia marfu'. Jadi oleh kerana dia ni marfu', maka ada satu lagi pilihan, boleh dibaca dengan marfu' juga. So kalau nak baca dengan marfu', kita akan baca lagi satu dengan musyarikuna. Jadi untuk perkataan ini, dua bentuk. Kedua-duanya betul. Kalau kita kata ma ta'akharal bukan musyarikun. Ini ramai. Kalau dua apa dia? Musyarikani. Kan, musyarikani musyarikani. So ada dua jawapan lah. Nak kata illa musyarikaini betul, nak kata illa musyarikani pun betul juga. Kerana ni mengikut kaedah nombor 2. Nombor 4. Wasalal hujjaju. Orang yang pergi haji itu semua telah sampai. Orang yang pergi haji telah sampai, melainkan seorang yang tak sampai lagi. Ada seorang tertinggal, tak sampai. Apa mufrad untuk hujjaj? Kita dah belajar itu. Haj. Kan? Hajun. Okey, so perkataan ni dah ada. Nak baca apa? Hajun ke hajan ke hajin? Lihat perkataan, lihat ayat. Ini manfi. Ya? Hajan. Hajan. Okey, betul. Kalau kita lihat ayat dia, tidak ada ma kan? Dia tidak ada ma, musbat. Bila musbat, terus saja guna kaedah pertama, dibaca dengan mansub. Oleh itu di sini kita baca dengan hajan. Nah, kita baca dengan hajan kerana dia mansub. Okey, itu untuk nombor 4. Dan yang kelima, uhibbul fawakih. Saya sukakan buah-buah. Buah-buahan. Illa melainkan. Yang ini pun mengikut kaedah nombor 1. Tidak ada ma, maka dia ikut kaedah nombor 1. Di sini dia mesti mansub. Okey, cuma berikan saja perkataan dia. Buah apa yang dia tak makan? Buah apa yang dia tidak suka? Saya suka buah-buahan melainkan satu buah. Buah ni saya tak suka. Apple. Apa dia apple? Apple dah ada tadi kan? Tufah. Okey, ambil perkataan lain. Oren. Buah oren. Apa dia buah oren? Al-Burtuqal. Al-Burtuqal. Nah, sahih Hanafi. Al-Burtuqal. Tapi untuk perkataan ni boleh kita tambah al ya. Illal burtuqal. Okey, betul. Illal burtuqal. Okey. Baik, soalan seterusnya nak baca apa? Burtuqala ke burtuqali ke burtuqalu? Ini mengikut kaedah nombor 1. So kalau nombor 1 mansub. Bila mansub dibaca dengan burtuqala burtuqala. Jadi itu adalah contoh untuk tadrib asani bah. Nah. Wa akhiran buat ayat, bina ayat. Ij'al al-kalimatil atiyah mustasna. Mustasna artinya selepas illah. Jadikan dia selepas illah. Nak terpulanglah, nak pilih ikut kaedah nombor 1 ke, kaedah nombor 2 ke, kaedah nombor 3 ke, terpulang. Kita lihat contoh yang pertama, mauzah, mauzatun, sebiji pisang. Mauzun, pisang. Secara umum, mauzatun bila ada ta marbutah yang kita sambung pada perkataan buah-buahan ini, dia memberi makna satu unit lah. So, mauzatun, sebiji pisang. Okay, so apa yang kita nak?
Melainkan, kita nak kata illa mauzah, melainkan sebiji pisang. Illa mauzatan. Apa ayat yang kita boleh bina ni? Mungkin kita boleh bina ayat, kita kata, saya tak makan melainkan sebiji pisang. Pagi tadi saya tak makan apa-apa, kecuali sebiji pisang saja saya makan. Okey, apa ayat dia? Ini dah ada ayat, dah ada dah sebelum tadi. Saya tak makan melainkan sebiji pisang. Okey, siapa boleh cuba ayat ni? Saya tak makan, fi'il madhi, sebab tak makan. Ma'akaltu. Ma'akaltu, na'am Nadia. Ma'akaltu, okey sambung, seterusnya. Al-fawakih. Okey, nak letak fawakih boleh. Ma'akaltul fawakih. Illa mauzata. Illa mauzatan. Ma'akaltul fawakih illa mauzatan. Okey, baca dia mauzatan Okey, kita lihat balik. Ma'akaltu, tak makan buah-buahan melainkan pisang, sebiji pisang. Fi'il ni ada manfi dan dia ada mustasna minhu. Maka dia boleh mengikut kaedah nombor 2. Kaedah nombor 2 yang pertama, bariskan atas saja terus. Jawapan dah betul. Ataupun kita mengikut mustasna minhu. Mustasna minhu yang ni. Di sini baca apa? Fawakiha, kerana dia maf'ulun bih, maka mauzatan juga. Jadi dalam ayat ini, untuk ayat ni mengikut, tak kira lah sama ada dia mengikut hukum yang pertama atau hukum kedua, kedua-duanya dibaca dengan mansub. Okey, betul So ayat ni betul. Tapi kalau kita tak nak letak fawakih, saya tak nak sebut fawakih, saya cuma nak kata ma'akaltu illa mauzah. Yang ni macam mana pula? Sama juga manfi, tapi mustasna minhu tak ada. Ni mengikut kaedah nombor 3. Jadi mengikut kaedah nombor 3, kita buanglah ni. Buang ma, tinggal akal tu mauzatan, sama juga kan. Dia masih lagi menjadi maf'ul. Di sini dia menjadi maf'ulun bih. Maka untuk kedua-dua keadaan ni dibaca dengan bacaan yang sama. Cuma huraiannya berbeza lah. Yang di sini tadi mauzatan yang pertama kerana ilah. Yang kedua mauzatan kerana dia mengikut kedudukan mustasna minhu. Yang ketiga ni mauzatan kerana apa? Kerana dia berada pada tempat asal iaitu maf'ulun bihi. Jadi dia ada 3 keadaan yang berbeza, tapi kesemuanya menggunakan tanda yang sama. Baik. Nombor 2, kitab. Kitab. Okey, contoh kita kata, saya baca semua buku melainkan satu buku. Satu buku lagi saya tak baca. Saya telah baca semua buku melainkan satu kitab. Okay, saya telah baca qara'tu buku-buku, jamak kitab kutuban. Qara'tu kutuban. Letakkan illa. Kecuali satu buku. Okay, macam mana nak baca kitab? Kitabun, kitaban ataupun kitabin. Kitabun ataupun kitaban. Ini kaedah nombor 1, Nadia. Kitaban. Kan? Ini kaedah nombor 1. Kitaban. Okay, kaedah nombor 1, senang saja letakkan tanwin mansub. Naam, sahih. Surah. Satu surah. Surah ni surah Quran ya, surah. Naam. Saya hafal. Okay, sekarang ni kita nak kata tidak juga. Tidak. Saya tak hafal melainkan satu surah je. Ataupun surah apa? Surah, saya tak hafal melainkan surah Ikhlas. Saya tak hafal melainkan surah Taubah contoh. Okay, macam mana nak kata saya tidak hafal? Tadi kita boleh guna ma kan? Boleh guna ma. Di sini contoh pertama tadi guna ma. Sekarang ni kita nak guna kaedah lain. Mungkin kita guna lam. Contoh lam. Lam, manfi juga bila ada lam. So bila kita kata lam, saya tak hafal, apa fi'il dia? Di sini kita guna mudhari' kerana bila ada lam ni guna mudhari'. Hafiza fi'il madhi, hafal, mudhari' yahfazu. Yahfazu. So nak kata saya tak hafal. Apa perkataan dia? Lam, kalau dia yahfazu, huwa yahfazu, ana
Lam ahfaz. Saya tak hafal. Ataupun saya belum hafal. Manfi lah tu. Saya belum hafal ataupun saya tak hafal melainkan surah melainkan surah Al-Ikhlas. Okay, macam mana nak baca seterusnya tu? Illa, kita tak nak letakkan nama mustasna minhu, tak nak letak. Kalau nak letak, letaklah lam ahfaz suwaran contoh. Lam ahfaz illa surat Al-Ikhlas. Baik. Bagaimana nak baca perkataan surah? Suratu ke, surata ke ataupun surati? Kaedah nombor berapa ni? Ada manfi dan tapi tidak ada mustasna minhu. Kaedah nombor 3. Jadi kalau kaedah nombor 3, macam mana kaedah nombor 3? Mengikut kedudukan asal. So kedudukan asal, buangkan lam, buangkan illah. Baca. Ahfazu surah. Okay, apa nak baca? Surah tu ataupun surata? Saya hafal surah Ikhlas. Apa yang awak hafal? Surah Ikhlas. Maf'ulun bih. Jadi bila maf'ulun bih, mansub. Ya, mansub. Itu adalah bacaan asal dia. So bila tambah lam dan illah, bacaan asal tu kekal. Baik ya. Itu untuk contoh nombor 3. Contoh nombor 4, qittun, kucing. 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 Okey, apa ayat yang kita boleh bina? Saya tak suka binatang melainkan kucing. Saya tak suka binatang melainkan kucing. Okay, macam mana nak kata saya tak suka? La uhibbu binatang. Al-hayawanat illa al-qit. Okay, apa nak baca? Qit. Qitu ke kita ke ataupun kiti? Di sini ada la. Bila ada la, dia adalah manfi juga. So ada manfi dan kemudian ada mustasna minhu. Kaedah nombor berapa? Manfi, kita tak suka kan? So tak kira lah dia guna ma ke, dia guna lam ke, dia guna la ke, semua tu adalah manfi. Oleh itu dia tak suka binatang-binatang. Ini manfi dan ada mustasna minhu. Oleh itu ni kaedah nombor 2. So kaedah nombor 2 nak baca apa? Illal qit. Ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama dia baca dengan mansub kerana ada illah. Kan? Pilihan yang kedua mengikut mustasna minhu. Mustasna minhu di sini kalau kita lihat dia baris bawah, tapi kita nak kena check kenapa dia baris bawah. Ni fi'il. Fa'il dia ana, maf'ulun bih. Maf'ulun bih mansub. Mansub selalunya baris atas. Tapi di sini kalau kita lihat ini jamak muannas. Bila jamak muannas salim, mansub dia kena tukar kepada baris bawah. Tetapi dari segi hukum dia adalah mansub. Oleh itu qit ni dia bukan ikut baris, tapi dia ikut hukum. Hukum dia tadi apa? Mansub, maka di sini pun mansub. Oleh itu baris dia masih lagi kekal dengan baris al-qittah. Ya, itu adalah contoh nombor 4. La uhibbul hayawanati illa al-qittah. Kedua-dua bacaan dibaca dengan al-qittah. Nah. Dan yang akhir sekali muallimatun. Muallimatun, seorang guru perempuan. Okey, buatkan ayat. Tidak hadir melainkan seorang guru perempuan. Tidak hadir tadi dah hadir. Tukarlah. Tidak ghaib, absent. Melainkan seorang guru perempuan. Yang lain semua datang, seorang guru perempuan tidak datang. Ma ghaba. Ghaba. Ghaba maknanya ghaib lah. Tapi dalam makna absent. Ma ghaba. Tidak hadir. Ghaba tidak hadir. So tak hadir lah. Tidak ghaib ataupun tidak datang. Illa. Yang datang siapa? Yang tidak hadir, seorang ni saja yang tidak hadir. Illa mu'allimah.
illa mu'allimah. Okey, apa nak baca? Mu'allimatun ataupun mu'allimatan? Untuk ayat yang akhir ni. Ma ghaba illa mu'allimah. Nak baca apa? Mu'allimatun atau mu'allimatan? Manfi. So, bila manfi sama ada kaedah nombor 2 atau nombor 3. Dan ada tak mustasna minhu? Tak ada. Tak ada. So, bila tak ada mustasna minhu, kaedah nombor 3. Kaedah nombor 3 dibaca dengan bacaan asal. Buang ma, buang illa. So, apa nak baca? Mu'allimatun ataupun mu'allimatin? Mu'allimatun. Mu'allimatun lah ya, kerana dia adalah fa'il. Okey, betul ya? Naam. Syukran Nadia. Naam. Jadi contoh ayat yang terakhir kita, ma ghaba illa mu'allimatun. Okay, ataupun ma ghabat, kalau kita anggap semua tu perempuan, ma ghabat illa mu'allimatun ya. Jadi itu adalah contoh ya, contoh latihan untuk contoh-contoh untuk tajuk al-istisna. Al-istisna, ingat 3 istilah tu ya, istisna, mustasna dan mustasna minhu. Okey, sekiranya tak ada apa-apa soalan, kita tangguhkan kelas kita dengan tasbih kafarah wa surah al-asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Naam, ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Afwan. Syukran Ustaz.